المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم. لا حول ولا قوة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد فهذه رسالة صغيرة الحجم كثيرة الفوائد وعظيمة المنافع وكفاية للعوام المسلمين في معرفة ما أوجب عليهم من فروض العين. Dan adapun kemudian dari itu ma'dal basmalah walhamdalah wassalatu wassalam ala man zukir tu. Ni kita maklum lah, wa ba'du tu waw naibatun an naibah ni, ganti daripada pengganti. Asyai uslub wa mahma yakun min syai'in ba'du. Kemudian hazaf untuk menjadi ringkas, jadi amma ba'du. Kemudian buang amma ba'du, naibah daripada amma, buh dengan waw, dia panggil waw naibatun an naibah. Asyai wa mahma yakun min syai'in ba'du, potong bagi tinggal pendek amma ba'du, potong lagi wa ba'du. Betul tak ada potong lah tagak tu kan. Wa ba'du, ni dia panggil tiru kalam Nabi lah, sebab Nabi dalam khutbah Nabi akan menggunakan kalimah ba'du ni, dia ada berkatnya. Uslub dia panggil, tujuan penggunaan ba'du ni intiqal min uslubin ila uslubin akhar. Uslub dulu habis apa perbincangan dulu sampai tang wassalatu wassalam. Ni ndak dah hak lain pula ni. Ni dia nak cerita apa nama ni lah ni, kitab hak dia karang tu lah kan. Apa ni model macam kita lah, kalau kita nak jadi salesman writer, kita akan contoh lah writer ni buat tu bila apa kapasiti dia, pecut dia 3 boleh 400 ke macam tu. Ni punya kitab dia ni, dia nak Ilatul Ma'islah apa semua ni. Fahazihi risalatun, maka bermula ini. Saya dah gitulah. Ba'du fahazihi, maka tu jawab amma tu. Amma zah berganti wa ba'du tu. Fahazihi, maka ini, inilah mana? Ai kalamul ati akan datang ni. Suatu risalah. Risalah sesuatu himpunan daripada beberapa lafaz yang sedikit, dan dia ni mempunyai makna yang agak panjang lah. Dan pengarangan kitab ulama ni kadang-kadang nama mukhtasar. Mukhtasar ni lafaz sikit lafaz sikit, makna pun sikit. Kalau kata risalah ni lebih banyak sikit pada hak tu. Yang banyak sekali kitab lah kan. Kitab ni lafaz dia pun banyak, makna dia pun lebih luas. Ismun li jumlatin minal ilmi mustamilatin fihi abwab wal fusul wal furu' wa masaila ghaliban. Saya takrif dah gitulah. Tu bukalah kitab-kitab lain tu kan. Cedok ambil tu lah boh kan. Kadang-kadang saya tahu, kadang-kadang tak betul lah. Risalatun saghiratun, ni dia punya tawaduk pada Syekh Dud lah. Dia kata risalah ni makna beberapa perkataan yang sedikit pada lafaz. Saghiratun, kecil lagi. Bila sebut risalah memang kecil dah pun kan. Pasal apa bubuh yang kecil lagi? Sebab risalah sudah kan. Jangan duk rat. Allah Ta'ala yang berkuasa. Dah kata Allah buh berkuasa apa? Ada lain nak lain berkuasa, tu dia panggil sifat na'at kasyifah ataupun dibayan waqi', menyatakan lagi lah. Tawaduk dia tu menjelaskan lagi. Risalah yang kecil, yang hanya sedikit lafaz dan sedikit makna. Rasanya bukan sikit, banyak juga. Dan Imam Khalil Ahmad kata, kalam itu dipanjang supaya lebih jelas penjelasan, kalam itu diringkas supaya mudah dihafal.
Ni dia buat gini bagi mudah hafal ni. Boleh hafal ya? Tutup dulu semua hafal ni. Zaman-zaman lapis-lapis umur 80 ke atas ni semua hafal. Ni hafal Melayu ni hafal. Depa Mata Badrin boleh hafal sekok-sekok. Faridatul Faraid hafal sekok-sekok. Sekok-sekok. Macam ni. Wa bihi nasta'in dengan nama Allah yang Maha Murah. Hafal. Sekok-sekok. Tak lupa. Dulu pondok dulu macam tu. Allah tak rapi lah. Tu yang dia buat lagi kecil tu. Dan kalam tu diikhtisar supaya dihafalkan dia, kata Imam Khalil Ahmad, guru Sibawih. Kalau dia perjelas panjang supaya kalam tu menjadi terang, mudah. Itu dia ringkas ni nak bagi senang hafal lah ni. Pulanglah kalau rajin hafal bila. Saghiratul hajmi, risalah ni saghiratul hajmi. Kecil susunannya. Makna susunan ibarat dia tu tak banyak. Sikitnya, kecil tu makna sikit lah. Kan? Kecil yang ni sedikit. Susunannya, susunan tertib ibarat dia tu tak banyak. Tak macam kitab-kitab lain. Kalau furuk masail tu syaduk ni panjang lagi. Tu nama kitab lah. Lagu ni dia buah nama risalah lah. Orang lah buat 2-3 lah buah nama kitab lah. Amboi. Kan? Tengok ni kitab saya baru buat. Kitab apa dapat lai ya. Buah dari risalah. Orang dulu ni tawaduk. Banyak faedahnya. Faedatul ilmi lah. Kegunaan dia tu banyak. Manfaat dia tu banyak. Dan besar manfaatnya. Ni buat orang awam muslimin ni ke depan takluk. Dan lagi memadai, cukup dah. Kita kata pada dah. Bagi orang yang awam muslimin. Peringkat kita ni awam muslimin lah. Sebab derajat atau peringkat dalam ilmu ni dia 3 lah kan. Yang pertama awam muslimin. Ada dalam takrif dia buat main peringkat penguasaan ilmu. Macam kita ni boleh faham sikit-sikit tu awam lah. Kalau peringkat khawas ni dia tak boleh karang kitab, tapi kitab-kitab besar, kitab Arab apa dia boleh faham. Hak lagi satu dia panggil khawas ni, makna karang kitab pun boleh. Hak ni spesialis lagi lah kan. Orang kat kita awam boleh tanya kentut batai ke tak, sama yang batai yang okey lah tu kan. Dia kentut batai tak, tu lah macam biasa dengar. Lagu tu tak masuk lah kan. Awam sini makna orang yang sah i'tiqad segi ibadat apa sah. Kalau tak masuk situ tak masuk awam. Bukan awam ni maksud tak tahu apa ni. Tu seorang kau ada awam peringkat dia gitu. Segi i'tiqad, segi akidah dia selesai. Di sudut ibadat dia pun dia tahu syarat sah rukun batal apa. Awam. Payah juga kan. La ni awamul awam kot. Terlalu awam sangat. Risalah ni pada menyatakan barang yang ni perkara-perkara yang wajib atas mereka itu awam muslimin belajar hak mana yang fardu ainan. Makna dia susun kitab ni untuk menyelesaikan tuntutan wajib ke atas orang awam kita ni berkaitan dengan fardu ain. 4 rumah dalam bab muamalat selalu diamalkan dalam masyarakat kita ni beberapa muamalat. Dia susun hak menjadi amalan masyarakat dia. Kurang kata apa, zaman dia lah ataupun zaman mendatang macam kita ni. Dia susun takat tu lah, bukan dia nak panjang lebar. Kalau panjang lebar kitab-kitab lain banyak lagi lah. Ni dia punya intipati isi kitab karangan dia Sulam Mubtadi ni. Wasammaituha Sulamal Mubtadi fi ma'rifati tariqatil muhtadi. Dan aku namakan dia akan risalah yang kecil ni Sulamal Mubtadi. Kalau nahu ni kan dia orang kata apa, mustaq tasmiyah ni, sama yusammi ni dia kena ada 2 maf'ul. Sebab tu sini kita baca wasammaituha, maf'ul pertama ha tu, maf'ul kedua sulama. Tak boleh kita baca Sulamul Mubtadi sebab maf'ul dan dia mutaaddi 2 maf'ul. Kalimah-kalimah yang mutaaddi 2 maf'ul macam hari kan. Khuza apa nama tasmiyah isim apa nama yusammi ni dia kena ada 2 maf'ul. Jadi kalau kita baca summaituha Sulamul Mubtadi, nahu tak kena kan. Baca Sulamul Mubtadi dia mutaaddi 2 maf'ul. Orang panggil mutaaddi fi nafsihi, dia asal fil amal, dia bukan far'un fil amal. Kaedah dalam matan Raizi
kan. Tu alat-alat tu kena repair juga kod-kod lepas tujuh kan, tujuh kod selera. Fi ma'rifati tariqatil muhtadi, pada menyatakan jalan orang yang dapat petunjuk. Wa arjullaha al-karima nafi'an li'awamil muslimin wa khalisan liwajhihi wa zakhiratan li yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salimin. Dan aku harapkan harap ni makam merojak ni kalau Imam Ghazali, mana kita usahakan dengan perbuatan bahawa ada rojak. Kalau harap saja tak buat apa tak jadi, saya ni harap nak Allah bulan syurga. Sembahyang menyegan, sembahyang sunat pun segan, sembahyang fardu saja. Syurga duduk di mulut. Dia tak ada, tak nama rojak tu dia panggil maghrur. Imam Ghazali kata maghrur, orang yang kena pedaya. Dia kena usaha tarjun najata wa lam yasluk masalikaha inna safinata lam yajri fil yabisi kan. Tarjun najata wa lam yasluk masalikaha, nak berjaya tapi tak usaha pergi buat jalannya. Fa inna safinata lam yajri fil yabisi, kapal tak berjalan duk tak darat kan. Doa ke Allah bagilah berjalan, tak jalan kan tu. Pasal tak kena jalanan dia. Tu. Ni dia ada jalanan dia. Apa jalanan dia? Dia buat kitab. Kan, manfaat untuk dia, manfaat anak cucu dan manfaat untuk orang muslimin. Tak boleh doa. Ni tak ada usaha ketat, tak ada doa saja. Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga. Harap doa buta tu lah. Kan, Imam Ghazali kata maghrur. Orang hak lagu ni kena tipu dah dia. Dia duk kira rahmat Allah dah. Usaha pasal syurga Allah ni mahal. Bukan murah. Dia kena pengorbanan besar. Bau Tuhan nak bagi. Aku harapkan akan Tuhan yang amat murah memberi manfaat bagi segala kebanyakan orang awam muslimin. Doa kat kita ni. Tu yang kitab-kitab ulama dulu ni. Muqaddimah ni besar. Kan saya doa besar. Satu lagi buah penutup. Setengah-setengah dak pondok dulu dia naik dua ni. Muqaddimah tuang. Lepas tu tunggu habis kitab dia naik. Masa nak khatam kitab ni pondok mana pun penuh. Macam Ustaz Fahmi duk baca kitab, masa hari nak ijazah khatam kitab kelam. Masa duk ngaji haram tak ada tahu nak. Nak ambil tu muqaddimah syeduk kan waliullah. Berkat doa dia. Ni dia doa kat kita ni, nafi'an li awamil muslimin ni. Bagi manfaat kat kita, manfaat ilmu ni apa dia? Kita dapat buat amal, bukan setakat menjadi ilmu saja kan. Ilmu yang kita dapat amal tu manfaat buah daripada ilmu dan dapat terima daripada Allah. Pada pihak kita ni ilmu tu kita dapat amal kan. Dan pada pihak Allah, Allah Ta'ala terima amalan kita. Tu manfaat tu daripada ilmu yang kita belajar tu. Dan aku harap bahawa dapat ikhlas bagi wajahnya, bagi zatnya semata-mata, dan pertaruhan bagi diriku pada hari yang tiada ni. Dia minta doa dia yang pertama, dia harap risalah dia ni jadi manfaat. Ni berkat doa dia sampai hari ni kan. Syekh Dud meninggal lama dah kan. Umur Tok Syekh Dud dia meninggal sekitar lah, pendapat yang kuat sebut sekitar awal 1800. 1800 zaman dia tu lah. Ada setengah kata dia tu dalam sekitar 40 lebih. 1840 lebih hidup, banyak khilaf lah. Tapi memang sekitar 1800 Hijrah. 1800 Masih inilah. Dia meninggal. Sampai hari ni orang duk baca kitab Sulam tadi ni. Kita mana dia kata banyak lagi lah orang baca kitab Syeduk ni. Tu dia punya berkat mustajab doa dan ni manfaat. Dan kita sendiri pun kadang-kadang nak buat main boleh tak boleh tu. Tengok dalam kitab. Dalam kita tak apa. Dapat kita jadi pedoman untuk berkat doa dia tu. Itu yang ketiga, ada doa bahawa dapat ikhlas, bersih, suci tujuan dia tu bagi wajahnya, bagi wajah Allah semata-mata. Peringkat mereka ni, kita ni ikhlas ni dapat balasan tak mau campur dengan hal lain kan. Orang lah mudah kata ikhlas tu.
ambil. Ikhlas daripada saya. Ingat ikhlas ni murah. Ada seorang sahabat Nabi tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma huwal ikhlas?" Nabi kata, "Tunggu saat hatta sa'altu Jibril." Dalam hadis Imam Ahmad sebut. Dan nanti saat Nabi kata, "Aku tak tahu, aku nak kena tanya Jibril." Jibril bila Nabi tanya ikhlas tu apa? Jibril kata, "Hatta sa'altullah." Aku nak tanya Allah. Tuhan kata, "Al-ikhlas sirrun min asrari." Ikhlas itu satu rahsia daripada rahsia aku. "Awda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi." Aku akan pasang dalam dada kekasih aku sahaja. Melah, rambut merah menyala. Pemberian ikhlas daripada saya. Alamak. Wali-wali Allah. Ikhlas sebenarnya. Kita ni ikhlas muktiga tak apa dah. Ikhlas muktiga ni cari pahala boleh lah tu. Kan? Dia panggil faedah daripada ikhlas orang yang awam li husulis sawab, dan faedah daripada orang yang khawas li takrib, hampir dengan Allah. Ikhlas dia ni hampir dengan Allah ni. Akhlis waza alla turida bi ta'atin illa taqarrub min ilahika zil kila. Adalah dia telah azkiya sebut. Akhlis, ikhlaslah olehmu dalam setiap amalanmu. Waza, yang kata ikhlas tu apa? Alla turida bi ta'atin. Dalam setiap ketaatan kamu tidak mengkehendaki sesuatu illa taqarruba min ilahika zil kila. Nak hampir dengan Allah. Itu peringkat depa lah, ikhlas kita boleh pahala. Jadi kan. Tu pun tak boleh pahala banyak lah. Tak boleh pahala, tak tahu kelas dengan tinggal banyak lah. Dan pertaruhan bagi diriku ni zakhirah. Bendaharaan makna nanti Allah akan balas balik lah. Pertaruhan ni kalau kita ni harta simpanan kita lah. Nanti kita akan ambil balik di akhirat kelak. Sebab amalan kita ni, amalan soleh ni, Abu Hurairah kata, termasuk sedekah apa ni, Allah akan bela amalan kita ni. Bela bagi satu malaikat jaga, nanti di akhirat bagaikan orang menghantar anak lembu kepada si penjaga dalam tempoh yang masa yang panjang. Akhirat dia ambil lembu tu bukan jadi anak lembu, jadi bapa lembu lah. Sampai dia tanya, "Hai, dak aku dulu bagi kecil kan, bukan hak aku ni, hak hang lah. Aku bela 20 tahun lagu tu amalan orang Islam ni." Malaikat tolong bela. Tu pertaruhan tu. Pertaruhan apa besar kan. Sebab banyak cabang ulama ni. Cabang kok mana pun nama depa tu ada. Syahid cabang kok perang. Dia antara pada jurid perang. Ilmuwan Islam, dia ilmuwan Islam. Tulis kitab, orang tak boleh teng dia. Makam dia tinggi. Apa dia? Tok Syekh Haji nombor 1. Orang Melayu. Syekh duk belakang ni. Semua dia sapu dia kat depa semua. Buat apa pun semua nama depa bintang. Ulama-ulama dulu ni memperbagaikan kebajikan. Bagi diriku, dia doa untuk diri dia. Pada hari yang tiada memberi manfaat harta, yang oleh harta dan anak buah, melainkan orang yang datang akan Allah dengan hati yang sejahtera. Ini iktibas. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yawma yafirrul mar'u min akhih. Hari itu Tuhan kata, siapa pun akan lari daripada kawan-kawan. Saya dengan Abang Syah, orang boleh tak mau jumpa hari kiamat. Contohlah, nak lari siap-siap. Pasal apa? Takut ada benda apa kita sangkut. Abang Syah tuntut mampu saya. Yawma yafirrul mar'u min akhih. Seorang daripada saudara dia ni akan minta joh. Kita kawan baik kita ni naik mutu sekali, tapi kededa sebiji pakai. Punya rapat, kongsi dua. Punya rapat, nak akhirat lari. Kawan baik. Wa ummihi wa abih, mak tak tinggal anak, akhirat lari. Wa sahibatihi wa bani, anak cucu tok wah lari. Semua tak mau. Aku boleh masuk syurga sangkut dengan apa? Mampu. Hari ni hari besar ni tu dia ramai ayat ni, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ada harta banyak mana pun tak boleh buat apa lah. Wala banun, ada anak cucu pengikut ramai pun tak ada. Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang kepada Allah hati yang sejahtera. Hati sejahtera ni dua. Yang pertama,
akidah dia bersih sebagaimana ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, hati yang bersih daripada syirik dan sifat mazmumah. Ni yang selamat pun tuan tu. Besar tu. Hati yang sejahtera ni, sejahtera daripada akidah-akidah yang menyeleweng, dan hati yang sejahtera daripada sifat nifaq, hati yang sejahtera daripada sifat-sifat yang fasik, dan juga hati yang sejahtera daripada orang panggil sifat mazmumah. Kita nak tahu kata hati kita ni tahu mana, banding tengok dalam cerita sahabat Nabi dalam Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah ada disebut dalam kitab Anwar, kitab syarah Syama'il tu ada Zakaria, Maulana Zakaria tu sebut. Ulama hadis sebut lebih kurang 70 orang sahabat Nabi pi mengaku depan Rasulullah kata dia ni munafik. Ya Rasulullah, inni munafiqun. Saya merasakan saya seorang munafik. Kita tak nak rasa kan. Siapa kata munafik? Cermat sikit mula kan. Para sahabat takut. 70 orang Al-Hafidh Ibn Udaih yang sebut. 70 orang sahabat dalam riwayat pergi mengaku depan Rasulullah. Itu saya merasakan diri saya ni seorang yang munafik. Hebat makam ni. Wa ilhaman lis-sawabi wa ma taufiqi illa billahil aliyil azim. Dan aku harapkan diilhamkan, dicampakkan bagi jalan yang betul. Ni munajat dia dengan Allah, payah nak karang kitab ni. Dan tiada aku mempunyai dapat kuasa memulai dan menyudahkan risalah ini. Nampak makam macam semalam, makam la haula wala quwwata. Dan dia tak nampak dah daya upaya dia buat baik pun dia tak merasa dia, dan orang buat jahat lagu mana pun dia tak merasa kejahatan tu atas dia. Ni makam tinggi ni. Makam ulama kata puji dengan keji mustawiyan. Orang puji tak terangkat, orang keji tak hangat. Orang puji terangkat, keji capang telinga-telinga. Nipih telinga Padang Korea kata. Tok Zakaria aku bangsa kata nipih telinga dengar orang kata. Capang. Lagu 7. Makam ni makam puji dan keji sama. Iza sahha minkal wudu fa kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa at-turabi turabu. Makam tu. Iza sahha minkal wudu, bila benarnya kasih sayang kamu bersama Allah, fal kullu hayyinun, sama yang ada ini adalah benda yang remeh kecil, aku tak pandang sikit pun. Wa kullu alladhi fawqa at-turabi turabu, keranakan semua benda yang ada di atas tanah semacam dengan tanah. Kita pernah buat tanah kepai masuk dalam pekit. Sebab bagi kita tak ada nilai, bagi depa meh boleh pandang kan. Tu makam depa lah. Makam kita buh pekit tambah lah. Banyak lagi. Tu makam-makam ni Tok Syeduk ni kita bicara makam depa lah. Kita tak masuk bincang ni kita ni. Dan membetulkan atas tahqiqnya, membetulkan atas yang sebenar, melainkan dengan Allah, yang dengan bantuan Allah yang maha tinggi dan maha besar. Nisbah pangkat dan kedudukan Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tiada daya, yakni an maksiatillah, dan upaya ai fi taatillah bagiku, melainkan dengan Allah yang ali lagi azim. Aksiril haula la wala quwwata illa billah. Ni Auf bin Salim, Nabi pesan nak ni suruh baca bagi banyak ubat menghilangkan daripada segala kepayahan dan kerumitan. Baca banyak mana? Baca bagi banyak sampai tak tahu bilang berapa banyak. Auf bin Salim, dia nak tentang Auf bin Salim. Auf bin Salim ni, dia pak dia tu nama Salim. Depa ni mak matilah dia ni. Satu hari tu penyamun mai colek dia. Colek dia buat lari. Pak dia ni sahabat ni mai jumpa Rasulullah. Teriak. Bila teriak tu, Nabi kata awak yang teriak, anak kena colek. Mau dah ajak satu doa anak boleh balik dia tamu Rasulullah. Banyak baca la haula wala quwwata illa billahil azim. Banyak mana? Banyak sungguh.
Dia kata balik tu dia baca tak berhenti sampai terlena. Lepas sembahyang makan baca. 3 malam ikut bunyi pung, bunyi kan pada Basyak ni macam ribut. Dia mangkit-mangkit, ribut nak selapak mai kan. Nak tengok Ustaz nampak. Mai dekat baru nampak anak dia duduk atas unta. Sampai di rumah peluk lah tak sengar. Dia kata ni hang buat balik unta mana banyak sangat. Kan? Dia kata ayah cik lari tak tahu cerita dah. Dia kata semalam tadi ni dia kata penyamun duk ramai-ramai lena apa semua. Nak rabat-rabat keluar, nak jalan tak larat jalan, terjun naik atas unta sekok. Unta ni jalan sekok, hak lain turut habis. Barang-barang penyamun ni pula semua duduk atas unta. Kan dia mai habis depan. Dia kata ni calaru. Aku nak buat guna sampai 100 ekor ni. Dia tajam dengan Rasulullah, bawa pergi Alhamdulillah Rasulullah berkat. Doa Rasulullah bagi anak saya boleh balik. Alhamdulillah. Tu tengok muka susah hati saya apa. Dia buat alik unta tu susah hati. Nak buat guna Rasulullah ni. Nabi jawab, tak mau pergi kat aku. Rupanya penyamun tu kafir harbi. Maka diserah semua kat Nabi. Sahabat kalau kita silap tanya. Kan abang 30 ekor tak apa. Dia ramai pada Nabi. Sampai habis. Baca la haula wala ni banyak baca tak apa. Kalau hasbunallahu wa ni'mal wakil ni 64 kali ya. Allah yarham tu Uji Saleh kata baca tiap-tiap hari hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil 64 kali macam subuh apa. Dapat apa tu aku? Hang buat dulu. Nanti hang tahu. Uji Saleh. Yang hak tanya tu bukan muda-muda. Masa tu Tok ngajak Riyadhus Salihin di Pondok Tok Jiman buat bayang. Geng tua-tua ni anak murid Tok Jiman lama-lama kan. Dapat apa tu hang buat dulu. Nanti hang dapat kan. Kau abang masuk lagi hang tak percaya pula tu lah. Nak murid tua-tua nak murid dia lah tua-tua. Kita dengar-dengar asyik baik aku tak tanya. Misalnya Ambil 64 kali selepas subuh. Selepas subuh. Ada apa-apa pun elok tu subuh. Amalan kita ni antara dua subuh dengan asar bagi ada amalan. Pasal subuh malaikat turun tukar, asar pun tukar shift juga. Kan. Banyak permulaan tu elok. Sudah hampir elok. Itu kalau aurat-aurat banyak subuh dengan asar. Dah lah lepas maghrib kan insya-Allah dah semua. Ini kebanyakan dah subuh masak. Dekat ni. Habis. Macam banyak orang tu. 27 minit. 28 minit. Okey. Baca sekali banyak cepat habis sikit. Tak ada SOP. Tak ada SOP. Tak SOP tak apa. Babun fil aqidati. Ini satu bab pada menyatakan simpulan iman. Asal mana uqudun ni simpulan sesuatu yang disimpulkan tapi dah jadi istilah dalam bab ilmu tauhid ni bila sebut akidah yakni pahaman dan kepercayaan. Yang mana pahaman dan kepercayaan ni kalau kita ni tanam betul-betul, kita kejakkan dalam hati bagaikan sesuatu benda yang disimpul, payah kita nak rongkai, payah nak terkeluar. Ni dalam ilmu radha'. Ilmu radha' ni dia cerita bab akidah ni pasal apa ambil daripada uqud kan. Macam akal ambil daripada iqal. Aqlun ni akal kita ni kan. Pasal apa ulama kata buah nama aqlun. Dia ambil daripada iqal. Iqal ni kekang unta. Unta bila dia berhenti dia bubuh hak kekang unta ni. Buah di lutut dia tu tak mau bagi dia bangkit. Untuk menjaga supaya selamat unta daripada hilang dan sebagainya. Jadi sesuatu yang menyelamatkan manusia daripada binasa iaitu akal. Maka di sudut tu nama aqlun. Contoh yang muwaddah'. Orang lelaki pasal apa nama rajulun, dia ambil daripada rijlun. Rijlun ni kaki sebab orang jantan ni dia kira nak berjalan. Duduk kat rumah megah nak buat apa? Jalan buat satu. Tu dia panggil. Ada muwaddah' lah. Orang jantan rajin macam bah. Ini contoh ya kan. Orang perempuan imra'atun ambil daripada mir'ah. Cermin. Sebab dalam lelaki perempuan ni paling suka tengok cermin perempuan.
Ambil siang ikan pun tengok cermin. Tambah nak pergi kenuri. Mir'ah. Mir'atun. Mir'ah tu kan cermin. Imra'atun ambil daripada mir'atun. Muwadda'. Nama Arab. Mualat. Payah nak mampu ya muwadda' ni. Ngaji dulu wadda' kat bawah mat. Haram tak faham mana. Payah. Syekh Yasin. Tak Syekh Yasin. Muwadda'i. Ni akidah ni simpulan iman. Tu ulama kata simpulan iman. Iman bagi seseorang yang kejap dalam hati dia tu bagaikan sesuatu yang disimpul macam tali. Kalau kita bokah tu tinggal rentak keluar. Kan, tapi kalau kita pusing ikat rentak tengok lagi tak putus tali tu. Tak keluar. Kan, kita ikat tu kan. Tambah ikat mampu pula. Tarik ke mana putus tali lah. Kalau tak nak keluar dia tak keluar. Lagu itulah akidah kita pun. Kepercayaan yang ditanam dan mengkejapkan kita ni dengan Allah. Selamat kita lah daripada terikut dengan pahaman-pahaman yang lain. Benda-benda tu dia panggil akadun. Akadun, satu akadun. Satu sifat, satu akadun. Satu sifat, satu akadun. Sifat kita dengan Allah berapa? Apa Allah dengan kita ni? Satu akadun. Semua tu dipanggil ukut. Simpulan. Kita dengan Allah ni ada berapa simpul nak kena simpul. Betul lah. Kan? Dengan Rasul berapa simpul kita nak kena simpul. Sam'iyat berapa simpul kita nak kena simpul. Ni tak pernah duk simpul. Tak pernah duk tambah barakah. Mai pahaman apa senang ikut lah. Kita dah tak ada buat penjagaan. Tu punca turut pahaman-pahaman tu. Kan? Dia tak ada pahaman yang mengkukuhkan dia. Dia pun terawang-awang. Orang tak mengerti lah. Itu tak selamat beriman. Bahaya besar lah. Ini suatu bab pada menyatakan i'tiqad. I'tiqad ni tadi ni kan. Aqdun, uqudun, i'tiqad. Bisa tengok. Sebab ulama usul kata tanda agama seseorang tu. Kata-kata orang ni orang beragama. Dan tanda kata dia ni ada agama ni ada 4. Yang pertama ulama mutakallimin sebut sah i'tiqad. I'tiqad yang sah. Kalau i'tiqad tak sah, dia tak termasuk yang sebenar orang yang ada agama dan beragama. Agama Islam lah. Itu satu. I'tiqad yang sah ni i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, tanda kata seorang ni berpegang pada agama dan beragama, dia benar qasad dalam tujuan dia buat ibadat, semua kena ada ikhlas. Kalau akidah elok, keikhlasan tak ada, seolah-olah dia ni tidak beragama. Akidah sah, tapi tanda tak sempurna agama. Dengan sempurna agama dia kena ikhlas. Yang ketiga, wafa'ul wa'adi, menyempurnakan janji. Makna apa yang Allah perintah tu dia kena tunai. Yang keempat ulama kata tidak melampaui had, larangan dan sekatan Allah. Itu baru tanda kata dia ni sempurna pada beragama. Itu tanda agama. Nak lengkap agama pun 4 juga ulama kata. Islam, iman, tauhid dan makrifah. Ini bab sangkut akidah ni lah. Banyaklah kitab-kitab tauhid ni untuk bahas oleh ulama. Ini suatu bab. Bab ni kumpulan daripada beberapa perkataan yang mencakupi di bawah dia beberapa fasal, beberapa masalah dan beberapa furu' pada qalib. Ismul li jumlatin minal ilmi yastamilu fihi min fusulin wa furu'in wa masaila ghaliban. Dalam kitab sulam pun ada kan, bahas bab ta'rif bagi bab, ta'rif bagi fasal, bagi furu', bagi masalah. Tengok dalam sulam Sibyan.
Dan wajib atas tiap-tiap orang yang aqil baligh. Ini wajib di sini wajib ain lah ni, wajib fardhu ain. Wajib tu atas tiap-tiap, wajib syarak atas tiap-tiap orang yang aqil, orang yang berakal. Ini dekat dengan akal. Mana kalau tidak berakal tak menjadi kewajipan. Siapa? Atas siapa? Yang pertama syarat dia aqilun, orang yang berakal. Dan ta'rif kata mu nak bahas macam nurun khalaqallahu fi qalbin yattasilu bihi ad-dima'u yaktasibu bihi al-mudarririyatun. Dan ta'rif kan satu ilmu nurun yang Allah letak dalam dada dan berpaksi di dada, bercawang di kepala. Syekh duk ke abang sedap buah dah. Bercawang di kepala, berpaksi di dada. Sini ilmu duk mana? Ilmu duk di dada. Kepala ni tempat proses. Tempat proses ada 3, malakah, mudrikah, hafadhah. Otak kita ni dia ada mudrikah, dia ada malakah, dia ada hafidhah. Kalau maklumat masuk hafidhah, goncang lagu mana tak keluar sebab kita hafal Fatihah. Gerak tengah malam baca pun tui. Saya maklumat kita tu masuk pangkat hafidhah. Kalau pangkat malakah kuat lagi tapi tak sekuat hafidhah. Kalau sampai mudrikah ni duk tahu ni balik gerentak mutu 3 kali. Apa diam tak tahu tadi. Tu masuk takat ni. Dia punya mesin dia takat ni. Dan produk dia bukan grade A. Masuk sini. Ingat lama otak kita ni selalunya duduk mingkut depan ni kan, nak lajak pun tengah. Belakang jarang masuk. Dia ada di situ 5 panca indera. Ada dibahas dalam kitab Bujurmi Iqna kan, bab panca indera yang 10. Kita baca indera 5 kan, tak ada baca indera 10. Satu yang zahir, satu yang batin. Kepala kita ni ada 5. Dah ada bahas pula mau bahas sampai tak faham dah. Dalam jami kena dah, jami kena. Balighun kan, orang yang akal dan baligh. Kalau baligh saja tak akal tak mau juga, berakal serta baligh. Ini dia buat mai sebahagian daripada syarat seorang mukallaf. Mukallaf ni 5 kan, Islam, aqil, baligh, salimul hawas, bulugh dakwah. Dia tak sebut sini. Kan syahiduk ni dia ringkas tinggal dia kata ni takkan tak tahu kot. Kalau tahu gitu lah. Takkan nak sebut berhabis kot. Zaman dia. Sebab tu kita Kifayatul Akhyar ada kitab fiqhan. Kifayatul Akhyar. Hak syarah dia apa nama? Tu kau jadi lupa mana ni. Kitab Kifayatul Akhyar. Besar kitab Kifayatul Akhyar. Musannaf haban orang buat bendang. Buat tu haban zaman dia tu orang buat bendang. Tak ada mengaji. Buat Kifayatul Akhyar. Kita lah ni tok guru je kita tu. Kan. Nak murid tak ada mengaji. Tak sampai bendang. Orang dulu betul lah dia punya label-label lepas. Sama mereka orang awam mereka pun lebih pada ulama zaman lah. Tengok dalam sejarah Islam, Syarah Ihya sebut pada zaman 3 kurun awal Islam, zaman pemerintahan kerajaan Bani Umayyah, 9 orang lebih kurang tu lah Umayyah tu. Para ulama sebut yang paling sibuk dalam urusan adalah raja. Orang lain tak sibuk macam raja. Setiap raja paling lama 3 hari sekali khatam Quran. Raja tu paling sibuk, paling tak dan. 3 hari sekali khatam tu paling lama. 4 hari sekali khatam tak ada. Kita bulan puasa tu saja sekali khatam. Nak khatam puasa depan. Tu kata beza kerajaan. Jahil zaman mereka tu yang Imam Abu Amir dalam kitab Ar-Raf' wa Takmil fi Jarhi wa Ta'dil, satu kitab ulama India sekarang, Syekh Maulana Abdul Hayy Al-Laknawi. Di mukadimah dia tu dia buat mai. Orang tanya seorang ulama tabi'in,
Macam mana bandingan zaman Tuan Guru? Sebab dia ni alim semua. Sudut bahasa, tafsir, semua dia kuasai. Abu Amrin. Abu Amrin kan ulama qiraat kan. Dia mengaji bab Quran saja. Dia dobit bumbung rapat. Atas dia dobit. Ilmu dia tak lagi. Dia mengaji semua ni. Puluhan tahun dia mengaji. Jadi salah seorang ulama yang besar zaman awal pada Imam Syafi'i. Tahun 60 Hijrah lebih. Kitab ada himpun untuk Quran saja. Rapat bumbung. Hatta balagha ila saqfihi disebut tu. Rapat bumbung. Dia punya alim dah. Orang tanya dia macam mana bandingan Tok Guru dengan orang lah. Al-mujtahid al-yawma. Orang paling alim, paling pulun sekali zaman lah. Kal-la'ib fi man qad mada. Zaman dulu paling kuat main. Nama Allah mujtahid paling besar, paling aliman. Paling kuasa ilmu paling tinggi. Kalau duduk zaman Nabi, zaman sahabat, hak paling kuat main. Kalau bahasa Kedah kata, hak bodoh sekali. Tu dicontoh hak zaman lah. Kan? Itu zaman kita. Tu lepas dulu tu orang ibarat Tuan Wahab. Jenuh Tuan Wahab dia tabang kan. Sikit. Allah jenuh kosek. Tuan Wahab cukup sakit ibaratnya. Sikit tinggal. Dia karya Ansari. Biasa lah. Orang power kan. Jenis alim semua ilmu. Dia karya Ansari ni Syekhul Islam. Alim Pak Mazhab secara halusi. Semua. Mereka alim hadis pun dia 300-400 ribu dah baik. Dia buat arut, orang buat satu kitab tebal ni, dia buat 2 jilid terus. Kitab tasawuf. Mai tak tasawuf apa-apa. Semua dia buat. Nataijul Afkar Al-Qudusiyah. Syarah bagi disarah Kusyairiyah. 4 jilid. Bahas apa semua Zakaria Ansari dah. Itu digelar Syekhul Islam. Dia punya kitab-kitab dia ringkas tu. Syeduk ni kena banyak tu. Kan dia kata apa sebut akhir baliknya, sebutlah bulu dakwah dah orang dulu ni lagu tu. Sebab tu kitab-kitab dulu kalau kita baca dia ayat Quran mana pernah bersurah apa. Baca Quran ni boleh tahu dah. Kalau kita ni surah apa ayat? Tak tahu. Aku baca aku tahu. Kan. Tak tahu tangkap dah kita ni. Tu. Pencapaian kita. Surah tak ingat. Ayat apa tak ingat. Ayat ingat. Tu dia ingatan dia baru ni. Ni makna dia tak pernah berhabis lah. Makna syarat untuk seseorang tu menjadi mukallaf lah. Islam aqil baligh salimul hawas bulugh dakwah. Makna sampai seruan. Kalau tak sampai seruan tak wajib kan. Walaupun sempurna panca indera. Kalau sampai seruan panca indera makna pelihat dan juga pendengar dia ni tak berfungsi, maka tak mukallaf juga. Ni syarat mukallaf. Maksud di sini wajib atas tiap-tiap orang yang aqil dan baligh yakni mukallaf. Kita sebut betul senang. Buat apa wajib ni tu? Fa'al pada wajib ni. Masuknya ni oleh masuk ia orang yang aqil baligh tu di dalam agama Islam yakni secara sepenuhnya. Udkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan kena Islam ni bukan boleh terima setengah, tolak setengah. Semua bila sebut apa ajaran Islam kena terima. Dan setiap benda ada hukum hakamnya. Kena terima. Ni masuk Islam ni. Masuk Islam ni wajib. Siapa kata masuk Islam pilihan? La ikraha fid din ayatun mansukhatun bi ayati saif. Tengok dalam kitab Faidul Khabir disebut setiap ayat yang memberi pilihan kepada orang yang bukan Islam ataupun sebarang perdamaian mereka. Ke semua ayat-ayat Quran ini mansukhatun bi ayati saif. Dibatalkan hukum dengan adanya ayat wajib berperang. Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Perangi olehmu akan musyrikin. Sebab tu zaman awal Islam kita tengok sejarah kan. Awal Islam Nabi masih bagi pilihan 3. Sama ada masih kekal dalam agama. Yang kedua bayar jizyah. Kan? Yang kekal dalam agama bayar jizyah. Yang kedua perang. Nasib kalau hampa kalah habis kami tawar. Yang ketiga masuk Islam. Aslim taslam. Masuk Islam selamat. Itu dalam sejarah-sejarahan zaman-zaman sahabat Nabi ni.
dia hentak pergi serang satu-satu negeri ni sebab menyebarkan Islam ni. Pada permulaan Islam diberi pilihan 3. Pada zaman kuat Islam 2 pilihan. Sama ada perang ataupun masuk Islam. 2 pilihan ni. Awal Islam 3. Bayar jizyah. Hujung Islam tak ada dah. Dan nanti hari kiamat satu saja, masuk Islam. Tak ada, dia tak ada pilihan lah. Bayar jizyah pun tak ada. Lepas pada tu hak-hak lain tawaran tu tak ada lah. Masuk Islam semata. Dan mana akhir Islam ni dia tak ada pergi masuk Islam lah, perang lah. Memang puak tu tak masuk Islam lah. Puak Yahudi kan perang lah. Pergi tak ada masuk Islam ni tak ada. Pergi perang terus. Zaman Imam Mahdi dia tak ada tawaran lah. Perang semata. Sebab tu lebih kurang 14 kali dalam hidup Imam Mahdi dia perang besar. 14 kali. Ini awal Islam ni kan. Jadi hukum Islam tu kekal begitu. Tu kena ngaji dalam kitab ni lah. Al-Khabir sekurang-kurangnya lah. Ulum Quran. Dan kita duk baca la ikrah fiddin. Ayat tu mansukhatun. Ayat yang sudah dibatalkan pada hukum dikekalkan pada tilawah. Wa nasku fi hukmi awi tilawati awlahuma ka ayati rada'ati. Wa nasku fi hukmi awi tilawah. Hukum dibatalkan pada ayat Quran ni wal nasku fi, pembatalan tu dia ada batal pada hukum, kekal pada bacaan, ada kekal pada bacaan, batal pada hukum, ada batal pada hukum, batal pada bacaan. 3 jenis. Wa nasku fi hukmi awi tilawah awlahuma ka ayati rada'ah. Macam rada'ah kan, rada'ah ni dulu ada ayat Quran yang mana syarat nak jadi ibu susu 10 kali, mana dibatalkan menjadi 5 kali. 5 kali susu kan. Oh, jadi ibu susu kan 5 syarat susu kan. Salah satu susu 5 kali. Kau 4 kali. 4 kali 5 kali. 4 kali 5 kali 5 kali. Syarqawi khilaf lah. Dia kata 4, dia kata 5. Tu batal mana? Ni banyak juga ni Islam tak paksa. Mana boleh masuk Islam ni wajib, bukan sunat. Cuma kita dalam keadaan kita yang tak ada kuasa benar ni, kita dakwah lah kan. Hukum Islam asal pasal kita tidak ada kekuatan. Kalau kita ada khalifah Islamiah boleh paksa sebab kita ada kekuatan. Ni budak-budak Pak Tem pergi duduk gempak mak 40 macam tu. Hamai ni, hamai tak mai aku support. Macam tu kita lah pergi duduk gempak kan. Pak tu lagi sakan pada kita. Kita kekuatan tak ada macam dulu. Ni ada riwayat Islam dalam syarah apa nama ni, dia cerita bab seorang sahabat Sayyidina Ubadah As-Samit. Zaman-zaman Sayyidina Umar ni, Sayyidina Umar hentak pergi buka negara Islam. Satu kumpulan 10 orang. Satu kumpulan 10 orang. Serang banyak mana? Serang satu negara. Sebab tu zaman Sayyidina Umar ni, bila dia hentak apa nama Syurahbil bin Hasanah, Amr bin As, Khalid Al-Walid, ramai Muaz bin Jabal, sahabat-sahabat besar. Satu batalion 10 orang yang hentak. Masuk kerajaan Rom. Salah satu dia kerajaan yang dikuasai satu kumpulan yang dianggotai oleh Sayyidina Ubadah As-Samit bernama dengan Sayyidina Sayyidina Rib'in tak silap. Masuk pergi ni naik kuda masuk dalam istana. Wakil dia ni Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit ni dia kulit hitam. Bila dia sampai dia panggil, mana raja dalam negeri Rom ni? Keluar mai aku nak bicara dengan hamba. Bila keluar raja tengok Ubadah bin Samit terkencin. Dia kata, hang wakil mana? Wakil Islam. Cari wakil lain. Raja kami takut tengok hang. Dia kata, di belakang aku sahabat yang dia lebih takut pada aku lagi. Kan? Dia kata, tak apa masuk. Dia kata, hak belakang aku ni hak syakan pada aku. Terus aku pun hang tak boleh pergi lah. Dia tanya, apa tujuan kamu ni masuk? Dia kata, tujuan kami beri pilihan kepada kamu 3. Sama ada dibayar jizyah kalau tak mau masuk Islam. Kalau kami tak mau ni, kedua pilihan masuk Islam tak mau bayar jizyah. Kalau tak mau juga kami perang apa.
hampa main orang, kami main 10 orang. 10 orang anak gerang saudara kami. Kekuatan seorang-seorang sahabat aku adalah 1000 prajurit. Zaman tu. Itu yang perang masa Khalid Al-Walid gabung dengan Amr bin As nak buka kota Baitul Maqdis. Tentera banyak ada yang saudara minta surat kat Sayyidina Umar. Minta 4,000 tentera. Sayyidina Umar minta 4 orang. Dia kata minta 4,000 main 4 orang. Sayyidina Umar kata seorang tu 11,000. Masuk Zubair bin Awam, ada cerita dalam sejarah sahabat. Kekuatan ni pak. 1,000 seorang. Tu hebat. Tok guru dulu seorang belen 20 orang. Zaman dulu. Tok Wan Panjang Izzuddin, Tok Haji Dwi. Kekuatan dia ni tak main ilmu dalam, main kekuatan luaran. Dia punya power tomoy dia, sebelah tangan dia kena ada 4 orang. 4 orang ni ada guna kaki tangan. Kalau 3 orang tak ada tempih, dia guna tangan sebelah. Tangan ni dia kilas, 2 lagi dia pecah. Dia main tangan sebelah, kena ada 4 orang, sekurang-kurangnya. Kalau dia main 2, 8 orang. Buh kaki sebelah, naik 12. Buh kaki dia 12, main semua, kena ada 16 orang. Kalau ada 15 orang, terbang 15. Tutup duit tu. Dia bisa tahu cerita dia. Mana tu berentak belah luar kan, tu teraduk mengadak Kuala Musaneh tu dia kan. Dia punya kekuatan dia luaran, kepakaran dia, seorang dia mengimbangi 16 orang guru tomoy. Bukan mai hak dogoi ni, guru tomoy. Ada 16 orang. Sahabat seorang 1,000. Tu yang Khalid Al-Walid 37,000. 34,000 lawan tentera Rom 227,000. Sebagai riwayat kata 238,000 lari balik. Islam 30,000. Rom siap kelengkap. Sahabat Nabi ada buat pelepas tamak setengah. Perang Rom hampir 250,000. Kalah kerajaan Rom. Khalid balik. Mana kekuatan ni kau. Ni kita tak pegang lah, sebab tu kita tak kuat. Keyakinan kita ni. Yang masuk Islam ni contoh bab perang-perang Islam banyak dia kan tafsir dah. Sebab tu kalau nak baca surah dalam Quran ni yang banyak cerita bab perang ni, surah Taubah. Surah Taubah kisah banyak. Dulu Allah raham tu Ustaz masa dia baca surah Taubah juga syok dia sejarah tu guru dok Arab lama. Cabut cerita Khalid dah. Surah Taubah tak tu dah. Ahli dia. Bukan takat masuk Islam tu wajib, dan tetap ia orang yang akil di dalamnya dalam Islam tetap tu atas berkekalan selama-lama. Kekal dalam Islam tu wajib, masuk Islam tu dah wajib, dan maknanya jangan murtad selama hidup. Sebab tu hukum orang yang murtad ni kena bunuh. Bagi kat dia paksa, kalau dia tak masuk Islam dalam masa yang singkat sampai ke petang dia masih tidak Islam, maka wajib dibunuh dia. Potong kepala. Bukan bagi pilihan 18 masuk agama mana. Kekal dalam Islam tu wajib. Masuk Islam tu wajib lah. Masuk Islam wajib ni bagi orang yang bukan Islam. Kekal dalam Islam sama ada dah Islam ataupun baru masuk Islam sama. Dia tak boleh. Tu berat kan Islam ni. Kekal Islam tu kewajipan yang lain. Habis sikit lagi. Dan melazimkan dirinya. Asal makna melazim ni mewajib, memestikan diri, yakni mengekalkan diri. Melazimkan makna mengekalkan dirinya barang yang, yakni mengerjakan barang yang lazim atasnya. Diri dia hazah tu. Dan melazimkan dirinya, yakni memperwajib ataupun mengekalkan dirinya tu barang yang, yakni mengerjakan barang yang lazim atasnya. Kerana setiap orang kita ni
wajib kita kekalkan ataupun kita kata mewajibkan diri atas diri kita ni buat apa? Mengerjakan barang yang lazim, ni barang yang wajib, perkara-perkara yang wajib atasnya, atas orang tadi ni. Ni masuk dalam bab kan, orang kata hukum fiqh lah. Bab Islam tadi ni masuk selesai dah, bab akidah apa semua ni. Sini dia nak sentuh berkenaan dengan hukum-hukum fiqh lah. Mana Allah fardu, innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha. Allah memfardukan beberapa kefarduan, maka jangan sekali-kali kamu mensia-siakannya. Wa hadda hududan fala tantahikuha. Ada dalam hadis Arba'in Nawawi ada. Habis tu daripada apa yang kata barang tu, daripada segala hukumnya. Hukum barang tadi. Mana hukum-hukum ni segala kewajipan lah. Hukum agama Islam ni hak-hak mana wajib Allah fardukan atas kita. Semua kita mesti mewajibkan diri mengekalkan, mengerjakan apa kewajipan yang Allah perintah. Apa dia yang Allah wajib ni? Ni dia mula. Ni baru dia nak cerita. Kita ni dalam hidup benda apa Allah wajib, tak ada pilihan kat kita. Kok mana pun kena buat. Baru dia masuk. Maka setengah daripadanya barang yang wajib atas segala yang akilah. Baru dia bersyarah. Kan? Mula tu habak siap-siap dulu. Kan? Kata kita kena beringatlah apa semua. Antara peringatan apa nak kena beringat, ni benar-benar yang kita nak kena ambil berat ni. Lagi akan datang disebut lah. Dia sentuh bab akidah dulu. Dan bab akidah ni pun banyak kan, kesesatan, penyelewengan dalam bab akidah pun banyak juga. Dan dalam sudut hukum hakam, hukum syariat Islam ni pun banyak juga. Dalam sudut pemahaman kerohanian pun ada juga yang menyeleweng. Kan? Sebab tu dalam risalah Syekh Bukit Abai ni, saya tak silap saya 170 lebih kot. Dia senarai dalam tu orang yang tersasar daripada kerohanian sebenar. Pui banyak. Tengok tu Syekh Duk kata apa, banyak lagi dia pun tak mensenarai semua. Kerohanian lagi bahaya ya. Tak sedap. Misalah Syekh Bukit Abai dah. Waktu yang tu lah. Dah setengah daripada barang. Maka setengah daripadanya barang yang wajib. Saya akan sentuh bab akidah dulu lah. Dia tak buat cara susunan akidah tu macam tak tauhid ni. Dia tak bahas sifat-sifat 20 tu. Dia ringkas shadow. Kan dia tak nak tahu tauhid, buka dalam Durus Samin dah. Kan. Ciri dia lain. Tu Durus Samin kan, dia buat syarah bagi Mubarahin kan, Durus Samin. Macam tu. Bab tak tauhid, dia semua bab dia buat shadow ni. Tu di sini tulis ringkas bab dia fokus dia. Dia nak sentuh banyak bab ibadat, bab fiqh. Bab akhlak pada belakang tasawuf. Hujung ni. Bab akhlak apa ni, bab tawakal, sabar lah apa semua ni. Belah belakang sekali. Macam hidayah tasawuf. Tu sebenarnya belakang tasawuf ni. Di belakang tu dia bab ni kan, husnul khatimah ni. Sentuh bab tasawuf sikit, tapi dia ringkas lagi lah. Kita tersebiar ni. Awal bab tauhid sikit. Bab fiqh. Ilmu bersepadu dia panggil. Ilmu paling kejap dalam pembelajaran. Ilmu yang mana kitab itu. Dia bahas 3 tu kan. Fiqh, tauhid, tasawuf. Tu bekalan seorang mukallaf. Tak ada bekal tu. Tak ada apa sana. Kena ada bekal. Bekal dengan tiga fardu tadi ni. Fiqh, tauhid dan juga tasawuf. Itu yang tu lah. Tanda cuti 2 bulan ni.
Malam esok dah kan. Oh dah tak jadi malam esok. Kena noh, esok Ahad. Ya. KP. Ha? Wallahu a'lam. Malam esok kot kita masuk ni sikit. Kalau masuk malam ni, malam esok nak baca pula, kita nak pergi cuti. Tak ni dah ambil fadilat bismillah. Merawatan bismillah. Bagai